Alright. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada rakan-rakan, tuan dan puan sekalian. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi hari ini. Jam 8.45 pagi. Hari ini hari Isnin. Hari ini hari Isnin, Minggu. Kita dah masuk minggu yang kalau ikutkan kita dah masuk minggu kedua lah, 14 hari bulan hari ni kan, dalam sekitar minggu kedua bulan Disember. Jadi Alhamdulillah kita dapat sama-sama lagi meneruskan tuan dan puan, meneruskan hari yang seterusnya dalam jadual kita, dalam rancangan seharian kita. Alhamdulillah dikurniakan kesihatan dan orang kata peluang untuk bersama-sama lagi dalam apa jua yang sudah kita rancangkan. Jadi mungkin tuan dan puan ada merancang untuk berjumpa ataupun bertemu dengan rakan-rakan usahawan yang lain ataupun ada perkara-perkara yang perlu diselesaikan, perjumpaan dengan supplier dan seumpamanya, dan sebahagian besar daripada kita kemungkinan besar tuan dan puan kita ada apa orang kata rancangan-rancangan mesyuarat-mesyuarat dalaman yang sudah ditetapkan bersama tim ataupun bersama usahawan ataupun bersama usahawan-usahawan yang berada dalam lingkungan ataupun projek ataupun kerjasama ataupun partnership yang tuan dan puan jalankan. Jadi menjelang Disember ini, tahun ini dilihat seumpama orang kata tidak sama seperti Disember tahun lalu. Jadi kalau kita compare ataupun kita bandingkan pencapaian bulanan Disember tahun ini, sudah tentu ia jauh berbeza. Saya yakin jauh berbeza daripada Disember tahun lepas. Kemungkinan besar ada yang jauh berbeza itu jauh lebih baik, dan ada kemungkinan jauh lebih tidak seperti yang dirancangkan. Jadi pagi ini tuan dan puan saya ambil kesempatan untuk membawa satu lagi topik iaitu tentang 4 alasan yang kita perlu buang ataupun orang kata 4 alasan yang menyebabkan kita sukar untuk move on, ataupun kita kata kita tak dapat nak menjalankan atau melakukan perkara-perkara yang kita rancangkan dan mengganggu kepada perjalanan untuk kita merancang ataupun menuju kepada apa-apa yang kita dah sasarkan untuk masa akan datang. Jadi sebenarnya kita tak dapat lari tuan dan puan kalau kita ada berjumpa dengan orang ataupun dengan diri kita sendiri, perancangan sendiri yang kita ada perkara-perkara yang diri kita sendiri sebut dan beritahu kepada kita sendiri. Jadi sebenarnya ada 4 perkara ini yang biasa disebutkan, yang banyak dibincangkan dalam buku-buku dan juga banyak dibincangkan dalam beberapa oleh beberapa pakar-pakar dalam bidang yang berkenaan terutama dalam bidang orang kata perubahan, making changes, dalam perkara-perkara yang melibatkan motivasi, banyak dah disebut. Tetapi dalam konteks kita sebagai usahawan tuan dan puan, kita melihat ada 4 perkara ini juga sebenarnya yang menghalang kepada apa-apa yang kita nak rancang. Dia ringkas sahaja tuan dan puan tetapi saya bawa perbincangan ni pada kali ini supaya kita dapat kita aware dan melihatnya sebagai satu perkara yang serius untuk kita buang dan kita betulkan dan kita baiki untuk kita move forward. Jadi yang pertama tuan dan puan, perbincangan hari ini kita hanya akan mengambil sekitar masa 10 minit. Jadi sekiranya tuan dan puan menonton secara rebroadcast, saya ucapkan terima kasih, dan kepada yang berkesempatan untuk bersama-sama dalam tempoh sekitar 10-15 minit ini, saya juga ucapkan terima kasih kepada tuan dan puan. Jadi apakah antara alasan-alasan yang sering tanpa sedar kita bercakap sendiri kepada diri kita sendiri kita sendiri bercakap. Kadang-kadang kita tak ada orang cakap dengan kita pun, tetapi kita secara tak sedar self talk tu tadi, ada perkara yang kita cakapkan sendiri kepada diri kita. Ada 4 sebenarnya tuan dan puan perkara dan alasan yang kita kena buang daripada pemikiran kita, daripada cara fikir kita dan daripada cara kita nak menyusunkan rancangan kita tu tadi. Yang pertama sekali tuan dan puan, kita selalu fikir aku tak cukup sihat. Kalau nak buat apa-apa cakap aku ni tak cukup sihat lah, aku tak cukup kuat lah. Jadi ada alasan-alasan itu sebenarnya tanpa sedar kita sendiri beritahu kepada diri kita, saya tak boleh lah, saya ada asma. Saya tak boleh lah, saya ada kencing manis. Tak boleh lah, saya ada 3 serangkai. Tak boleh lah, saya selalu kalau apa-apa saya tak boleh stres lah, nanti saya depressed. Saya tak boleh lah, nanti saya tekanan darah tinggi. Jadi apabila kita
selalu bercakap kepada diri kita perkara itu, kita tanpa sedar menjadikan perkara itu menghalang kepada apa-apa yang kita nak buat. Jadi kita rasa kita tak cukup sihat. Tak boleh lah, badan aku ni besar lah, susah lah kalau ni. Jadi dia ada banyak orang kata yang kita tak perasan, yang kita sendiri beritahu diri kita bahawa kita ni tak kuat, bahawa diri kita ni tak sihat. Jadi bila ada fikiran macam itu, cepat-cepat kita buang, kerana kita tahu apa yang kita boleh buat. Kalau kita tahu okey kita asma, kita ada asma, jadi kita nak bekerja keras dengan aktiviti kita. Apakah persediaan ataupun perkara-perkara yang kita boleh buat supaya kita nak elakkan ataupun kita pastikan kalau kita kena attack asma itu kita bersedia. Mungkin kita kata kena ada sentiasa inhaler. Kedua, kalau kita kata kalau nak ada kerja-kerja berat sikit, 30 minit sebelum buat kerja-kerja tu ambil dulu inhaler, contoh. Jadi kita mesti tahu apa yang kita nak buat, atau perkara-perkara apakah yang boleh kita lakukan supaya kesihatan kita itu tidak menjadi penghalang, ataupun keadaan kita itu tak menjadi penghalang, tak jadi penghalang kepada apa-apa kejayaan ataupun apa-apa perkara yang kita rancang. Jadi tuan dan puan, kita semua ada isu kesihatan, kita semua ada walaupun sedikit. Mungkin kita kata tak boleh kena hujan lah, setiap kali kena hujan je sesama batuk, contoh. Jadi apakah yang perlu kita lakukan? Sebab kadang-kadang kita tak dapat elak, kita terpaksa juga berhujan. Terutama kalau kita kata kita penggerai, ataupun kita kata kita buat jualan di jalanan, ataupun yang memerlukan kita banyak keluar. Jadi kalau tuan dan puan yang travel, katalah macam saya riding kalau keluar kita ride, jadi kita tahu macam mana kita nak elakkan daripada kita terlalu panas kita sakit, kena hujan kita sakit, macam mana kita nak buat. Jadi itu tidak menjadikan alasan. Hujan lah, tak boleh lah nak jumpa klien. Jadi tak boleh dijadikan sebagai satu alasan untuk kita melakukan perkara-perkara yang sudah kita rancangkan, yang kita tahu akan menjadikan kita berjaya. Jadi perkara ataupun alasan yang pertama yang selalu ada adalah tentang kesihatan. Betul kita ada banyak isu kesihatan, masing-masing ada isu tu tetapi ada cara macam mana kita nak buat tu. Jadi kita perlu sediakan ataupun perlu bersedia dengan cara-cara untuk menguruskan hal kesihatan itu. Yang kedua tuan dan puan, biasa kita akan sebut aku tak cukup pandai lah. Nak buat bisnes ni, nak jumpa klien ni, nak buat pitching ni, aku tak cukup pandai, aku tak cukup bijak. Jadi perkara-perkara tu yang kita tak perasan, kita selalu sebut pada diri kita. Kita tak perasan. Kadang-kadang orang tak cakap pun, orang tak pernah cakap kita bodoh, ataupun orang tak cakap mungkin kita tak pandai, tetapi kita sendiri yang bercakap kepada diri kita. Jadi seolah-olahnya kita kata kebijaksanaan itu akan menjamin kepada satu kejayaan. Dia orang kata kita selalu rasa aku tak pandai lah nak buat tu, aku tak pandai lah ni, aku tak pandai lah ni. Jadi kita banyak merasakan bahawa apa orang cakap, kita perlu pandai, kita perlu smart, kita perlu bijak untuk kita berjaya. Jadi sebenarnya tuan dan puan, kebijaksanaan ini dia bermula dengan sikap, attitude. Tuan dan puan pun tahu kan, kita tengok berapa ramai orang yang pandai di luar sana ataupun yang bijak-bijak, tetapi tidaklah orang kata tidaklah itu menjamin satu kejayaan. Kita banyak, semalam pun ada banyak poster motivasi keluar dekat wall Facebook saya, kawan-kawan yang saya yang post tu kata walaupun ada PhD tak semestinya bijak. Saya ada jumpa banyak poster-poster macam tu semalam. Saya tak tahu kenapa hari Ahad banyak poster motivasi keluar. Jadi bila kita lihat balik tuan dan puan, sebenarnya bukan kerana kita ni bijak ke tak bijak ke, pandai ke tak pandai ke, tetapi dia bermula dengan sikap, iaitu attitude. Apabila kita tahu tuan dan puan, kita kurang bijak ataupun kita tak pandai, kalau kita ada satu attitude nak belajar, kita ada satu attitude nak buat, kita ada satu attitude nak tanya, kepandaian itu, kebijaksanaan itu kita acquire, kita akan dapat. Jadi kita tak ada alasan, aku tak pandai lah, nak buat online nak kena buat akaun social media, aku tak reti lah. Jadi perkara-perkara yang kita sebut pada diri kita, yang kita ni tak pandai lah, yang kita ni tak tahu lah, kita ni tak bijak lah, itu semua sebenarnya perkara yang kita sebut secara tak langsung pada diri kita, yang menyebabkan kita tak boleh nak move on, tak boleh nak teruskan. Kita dah rancang dah nak buat, tapi tak boleh nak buat. Jadi itu antara perkara kedua yang kita kena buang tuan dan puan. Yang pasti kita tahu bahawa kita mesti ada satu attitude yang betul, iaitu attitude-nya adalah kita nak belajar, kita nak bertanya, kita seek for knowledge dan kita buat. Itu attitude yang perlu ada, yang menjadikan kita acquire, we are going to acquire the wisdom.
Kita akan dapat kebijaksanaan itu apabila kita ada attitude yang betul. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, tuan dan puan, kita selalu juga sebut, aku dah tua lah. Orang lain jutawan umur 23 tahun. Ni aku umur 43 tahun baru nak start bisnes. Kadang-kadang kita jadikan ia sebagai satu alasan umur. Kita jadikan sebagai alasan. Kita dah tua lah. Alah, umur dah 50 kan. Betul lah tu kan. Umur dah 40. Yalah, nak buat apa lagi. Jadi kita guna alasan yang kita ni terlalu tua. Ada setengah tu pula guna alasan terlalu muda kan. Miss Nina, terima kasih. Kadang-kadang kita kata alasan terlalu muda. Aku muda lagi. Aku baru umur 20. Aku baru umur 21. Apalah yang aku tahu tentang bisnes. Jadi kita gunakan alasan umur sama ada terlalu muda atau terlalu tua sebagai satu alasan untuk kita berjaya dalam apa yang kita nak buat. Itu pun isu juga. Jadi ini adalah satu lagi perkara yang kita kena buang. Kita boleh lihat tuan dan puan, kita boleh baca kisah-kisah. Ada sahaja orang yang mula bisnes 60 tahun. Ada sahaja tuan dan puan, ada. Jadi apakah sebenarnya yang kita perlu fikirkan? Kita fikirkan apa yang ada kat depan tu. Walaupun kita kata kita berumur 50 tahun, walaupun kita kata kita berumur 50 tahun, sebenarnya kita masih ada lagi 40% peluang dalam cycle hidup untuk mencapai kejayaan. 40% tu banyak tu tuan dan puan. Yang ini sebenarnya dibincangkan banyak dalam sebuah buku yang bertajuk Thinking Big yang ditulis oleh David Schwartz. Jadi tuan dan puan boleh cek buku tu, namanya Thinking Big. Dalam buku tu memang ada menceritakan tentang perkara-perkara ni. Apakah excuse ataupun alasan-alasan yang perlu kita buang supaya kita dapat mencipta kejayaan tu. Kita dapat mencapai kejayaan. Jadi antaranya faktor umur. Kita menyalahkan sebab kita dah tua, kita fikirkan sebab kita terlalu muda. Macam-macam lah. Jadi faktor umur tu tidak, dia bukan jadi satu penghalang. Dan yang akhir sekali, yang keempat tuan dan puan, kita melihat bahawa nasib baik. Contohlah kita kata, dia tu bertuah lah, dia tu isteri datuk. Dia bertuah lah sebab dia tu selebriti. Dia cakap aja, dia live aja 15 minit, boleh buat jualan 15,000 contoh. Jadi bila kita kata kita letak satu perkara yang aku ni tak cukup betul lah. Dia very lucky. Dia very lucky. Suami dia yang support bisnes dia. Jadi bila kita kata saya ni tak bernasib baik, dia lebih bernasib baik, jadi perkara ni juga yang kadang-kadang kita tak perasan kita cakap pada diri kita. Bila kita cakap tu, maksudnya kita dah letak satu excuse, satu alasan untuk kita tak berjaya, ataupun satu alasan untuk kita tak move on dengan apa yang kita rancang. Jadi tuan dan puan, kalau kita masih ada rasa macam itu, rujuk balik ada satu perkara yang kita sebut sebagai ada perkara yang law and effect, di mana kan ada satu perbincangan yang memang disebutkan tentang ada peraturan-peraturan yang berlaku di dunia ini secara semula jadi, yang Allah jadikan, di mana apa yang kita buat itu adalah hasilnya. Kalau kita sentiasa rasa aku ni tak cukup bertuah lah, aku ni sentiasa bernasib malang, pitching tak dapat, jumpa klien tak dapat jual, aku ni bernasib malang lah. Jadi kalau kita masih lagi ada fikiran macam itu, kita study sikit tentang satu konsep di mana kita sebut sebagai law and effect, di mana apa yang kita buat itu adalah terhasil, apa yang kita dapat ataupun yang berlaku ini adalah terhasil daripada perkara-perkara yang kita lakukan. Ataupun cara-cara kita lakukan. Semak balik konsep tu tuan dan puan. Jadi kita akan faham, ia bukan tentang luck, dia bukan tentang nasib baik. Betul, ada kalanya memang kita kata bernasib baik, bernasib malang, ya. Tetapi bukan semua, kerana kita kata dalam kehidupan kita ini, apa yang berlaku itu adalah hasil daripada tindakan-tindakan kita. Kita rasa apa yang kita buat, yang itu jadi hasilnya tuan dan puan. Jadi kita dalam keadaan sekarang ni tuan dan puan, kita tak boleh ada banyak sangat alasan. Enough with all the excuses. Enough with all the excuses. Tak payahlah kita dah cakap kita bagi alasan tentang kesihatan, kita bagi alasan tentang kita tak pandai, kita bagi alasan tentang kita ni tak cukup muda, tak cukup tua. Kita berhentilah bagi alasan tentang kita ni tak cukup bertuah, orang lain lebih bertuah. Yang empat ini pertama sekali kita buang, dan macam mana kita nak buang itu adalah dengan mengetahui apa yang kita perlu buat. Kalau kita tahu kita ada masalah kesihatan, apa yang kita perlu buat?
buat? Kalau kita tahu kita ada masalah kurang pandai, apa yang kita perlu buat? Kalau kita tahu kita pun ada kekurangan dari segi umur, sama ada kita terlalu muda atau terlalu, orang kata, lebih matang, lebih matang, kita rancang apa yang perlu kita buat. Dan yang seterusnya, kalau kita rasa kita ni asyik tak bertuah saja, apakah sebenarnya perkara-perkara yang berlaku ataupun perkara yang kita buat tu sebenarnya yang menjadikan kita tak dapat apa yang kita nak capai tu tadi. Jadi terima kasih Cik Fatiha, dan saya ucapkan kepada rakan-rakan yang sempat bersama-sama dalam FB Live kali ini, saya ucapkan terima kasih. Dan sekiranya tuan dan puan menonton rebroadcast sama ada di platform Facebook ataupun YouTube, saya ucapkan terima kasih juga. Jadi untuk itu tuan dan puan, kita boleh teruskan rancangan kita hari ini, insya-Allah jam 9 pagi ini. Kita teruslah ada mesyuarat ke, buat report ke, apa ke, kita teruskan. Jadi sama-sama kita doakan kepada semua supaya kita dapat meneruskan hari kita dengan lebih baik, insya-Allah. Terima kasih semua, kita jumpa lagi dalam video akan datang.